insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalil haram. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhumul dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib. Hari ini hari Sabtu, insyaAllah. Hari Sabtu, dah masuk 12 Ramadan. Allah, dan laju, masa terus bergerak laju. Kita terus pada ayat 48. Tapi kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah kita share dulu sahabat-sahabat, insyaAllah. Okay, tafsir ayat 48. Mohon sahabat-sahabat share. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 48, insyaallah. Terjemahan daripada Tuan Guru. Terjemahan daripada kitab ni, mereka yang kafir dan mereka yang kafir, yakni yang kafir bertanya bilakah berlakunya azab, insyaallah. Mereka yang kafir bertanya bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Orang kafir tanya balik pada ayat 47, Ayat 47 menceritakan bab azab Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala. Dan orang kafir menjawab, bilakah, disoal balik. Orang kafir ni tanya balik pada Nabi, bilakah azab tu akan datang. Wa yaquluna, orang itu akan bertanya kamu, wahai Muhammad, setelah kamu beri kursus mengenai kiamat dan dia yakin benda yang kamu kata betul, dia akan tanya juga, mata hadzal wa'du, bila tempoh kiamat itu ini akan tiba. Bila Nabi dah terangkan tu, pasti akan ditanya juga perangai manusia ini, bila pula kiamat akan tiba, bila pula akan datangnya azab. In kuntum shadiqin, kalau kamu wahai Muhammad benar dalam hujah kamu, dalam dakwaan kamu. Maksudnya macam mencabar jugalah. Bila benda yang kamu ajar benar-benar diterima orang dan dia tidak akan melawan, dia tidak boleh melawan,
Tidak boleh berhujah lagi, bahkan dia berasa hina dengan hendak hidup kamu, hendak ikut kamu. Dia akan berkata, bila tiba kiamat? Kalau tidak tiba petang ni atau petang esok, mengarutlah kamu. Itu buat akhir hujah. Ya. Kadang-kadang mencabar Allah Ta'ala, mencabar Rasulullah SAW, dia akan buat macam tu, ke level tu. Orang yang betul-betul hebat, nak betul-betul lawan dengan Allah Ta'ala, dia tahu benda tu betul. Kadang-kadang yang dia tak tahu, dia akan tanya balik. Kita janganlah kita janganlah mencabar ataupun mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Dah dijelaskan dalam ayat tersebut, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bila kita beriman betul-betul, kita tidak akan tanya. Kita bimbang. Macam sekarang Allah bagi peringatan COVID. Bimbang kita bimbang. Bimbang apa? Lepas ni Allah nak buat apa? Lagi kita bimbang. Maksudnya kita jangan mencabar sebiji ataupun satu ayat pun daripada Allah Ta'ala. Kita ikut sajalah. Kita ikut saja. Kita redha apa yang Allah nak buat. Dah ditunjukkan. Sebab tu kita kena ada pergantungan kita dengan Allah Subhanahu. Jangan kita main-mainkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tu ayat 48. Orang kafir takkan berhenti, takkan akan berhenti bertanya. Dia akan tanya terus apa benda azab Allah Ta'ala. Kita dah diterangkan oleh Rasulullah bab kiamat dan macam-macam. Kemudian dia akan terus bertanya, betul ke kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu pun takkan berhenti dia. Terus kita tengok ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi darran wa la nab'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidaklah dapat mereka melambatkannya. Sesaat pun tidak. Sesaat pun, dan tidak pula dapat mereka menyegerakan. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, disuruh jawab oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Ta'ala, aku tidak akan berkuasa, tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka bila datang tempohnya, tidaklah dapat mereka lambatkannya sesaat ataupun tidak dapat juga menyegerakannya. Kita ni umat Muhammad, ada tempoh, kita tak tahu tempoh kita macam mana. Umat Musa ada tempohnya, umat Nabi Ibrahim ada tempohnya, umat Nabi Isa pun ada tempohnya. Ingat, kita umat akhir zaman pun ada tempohnya. Qul la amliku li nafsi darra wa la nab'a. Jawab kepada mereka, usahkan aku maksud Tuhan supaya Tuhan mendatangkan kiamat petang ini ataupun petang esok sebagaimana yang kamu berkehendakkan. Aku sendiri tidak berkuasa, kata Nabi. Tidak berkuasa memberi manfaat dan memudaratkan diri aku sendiri. Iza jaa ajaluhum
fala yasta'wi fala yastahiru nasa'ah wala taqdimun. Bila sampai tempoh tertentu, maka manusia mana pun tidak boleh ke belakang ataupun sesaat, tidak boleh ke depan walaupun sesaat. Ni maksudnya bila berlaku je azab Allah Ta'ala, tak boleh buat apa dah kita. Nak lari mana pun tak boleh, nak berundur pun tak boleh. Walaupun aku Nabi, tetapi aku tetap manusia. Kelebihan aku, kata tu guru, je, satu saja. Aku dapat wahyu, sedangkan kamu tidak. Berani, takut aku serupa dengan kamu. Letih, segar aku serupa dengan kamu, kata Nabi. Kaya, miskin aku serupa dengan kamu. Aku diajar Allah Ta'ala bahawa kiamat akan berlaku. Maka aku pun royaklah, kata tu guru. Maka Nabi cakap apa yang sepatut dia cakap. Bila kiamat akan berlaku, aku tidak berkuasa memutuskannya. Usahakan aku hendak mengkiamatkan dunia. Aku sendiri tidak berkuasa menjadikan badan aku sentiasa sihat, sentiasa segar. Nabi kata, hendak menjadi kaya pun aku tidak berkuasa. Jadi kalau benda-benda begitu pun aku tidak boleh buat untuk diri aku sendiri, apatah lagi aku hendak menyempurnakan hajat kamu. Lagi tidak boleh. Oleh yang demikian, dalam menentukan kiamat, minta maaflah. Aku hanya beritahu benda yang Tuhan suruh. Lebih daripada itu, aku tidak ada kuasa. Kalau kamu tidak mahu beriman, aku tidak boleh buat apa. Tetapi di akhirat kelak, apabila kamu masuk neraka, kamu tidak boleh marahkan kepada aku. Nabi dah beritahu dah. Ya, dah ditentukan Allah Ta'ala kuasa kiamat, berlakunya kiamat, semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara jawapan yang diberikan ini memuaskan hati pendengar. Sebab itu Islam tidak mengajar beri benda kepada orang, marilah ikut kami, ambil projek ini. Allah Ta'ala sengaja pilih Nabi Muhammad daripada anak yatim piatu. Harta tidak ada, mak bapa pun tidak ada. Kalau hendak turut, kata Tok Guru, kalau hendak turut aku kerana pitih, jangan diharap. Sebab aku sendiri anak yatim. Kalau ikut aku kerana hendak makan di rumah, aku sendiri miskin, papa kedana. Tidak ada apa-apa, kata Nabi. Kata Tok Guru lagi, ketika itu kalau orang ikut juga Nabi Muhammad, ikut dengan lillahi ta'ala. Ikut kerana perkara yang baginda bawa ialah perkara sebenar. Allah Ta'ala memilih Nabi dari anak yatim untuk menjadi Rasul. Supaya harta aku, kata Nabi, tidak boleh mempengaruhi kamu. Keluarga aku tidak boleh mempengaruhi kamu. Pangkat, darjat, nama baik aku tidak boleh mempengaruhi kamu. Yang boleh mempengaruhi kamu ialah kebenaran yang aku ajar. Baik dalam ibadat, baik dalam politik. Semuanya ada Nabi ajar. Sebab itu sewaktu Rasulullah SAW dikepung, ditindas, baginda tinggalkan harta baginda di Mekah. Pergi Madinah. Baginda pergi ke Madinah sebatang kara. Sebanyak mana benda yang kamu anggap boleh mempengaruhi kamu, harta atau rumah tangga, tinggal belaka di Mekah. Aku salin kulit, yakni tukar keadaan asal. Tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Orang Madinah terima Nabi Muhammad walaupun mereka tahu dia mari sebatang kara. Harta tidak ada,
hanya datang dengan membawa kebenaran. Gelaran yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang Madinah Al-Ansar, dan pujian kata-kata tahniah tinta emas yang diberi Allah kepada orang Madinah ialah wallazina tabawwa'ul dar. Ini merupakan tinta emas yang abadi, digazetkan ataupun dianugerahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjadi bacaan kepada manusia seluruh dunia. Bagaimana mulianya hati orang Madinah. Orang Mekah yang mempunyai rumah batu, yang mempunyai Kaabah, diberikan Allah kata-kata yang benar, kata-kata yang benar-benar memalukan. Dalam pujian kepada orang Madinah, Allah menyebut wallazina tabawwa'ul dar, ialah orang yang dijadikan rumah dia, yang memberi rumah tempat duduk Nabi Muhammad dan orang-orang beriman dari Mekah. Rumah diberikan kepada Nabi Muhammad dan dada mereka, yakni orang-orang Madinah, diberi ruang kepada iman. Allah Tuhan. Itu beza orang Mekah dengan orang Madinah zaman Rasulullah SAW. Allah anugerahkan, Allah iktiraf orang-orang Madinah yang menerima Nabi seadanya, terus diterima. Bukan terima, menyambut terus Rasulullah SAW. Bahasa yang kata Guru Ambo terjemahkan barangkali tidak sampai lagi ke peringkat kesempurnaan secara tepat dengan maksud wallazina tabawwa'ul dar. Bagi orang yang berfikir panjang, inilah benda yang dicari dalam hidup dia. Ya. Tak ada benda lain, kita ikut yang Nabi ajar, iaitu tak ada pangkat, tak ada harta, cuma yang diikut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya janganlah kita memilih yang Allah bagi itu cukup sekadar. Tambahan pula sekarang Ramadan, ada bab qanaah kita, cukup apa yang ada. Saya ulang balik, apa yang Nabi dibacakan, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat, yang tidak berkuasa juga mendatangkan manfaat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh telah ditetapkan. Maka bila datang tempohnya, maka tidak dapatlah kita berlambatkannya sesaat ataupun kita menyegerakannya sesaat. Ini maksudnya, janganlah bila sampainya azab Allah Ta'ala, kena ingat, tak boleh kita lambatkan sesaat ataupun segerakan sesaat. Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan ini jadi peringatan kita, jangan tunggu sampai azab Allah datang kepada kita baru kita nak tergadah, baru kita nak sesal. Ni Allah bagi peluang Ramadan, tuan-tuan. Menyungguhlah kita, menyungguh dengan benar-benar menyungguh kita bila dalam bulan Ramadan. Buat pasal apa? Allah sedang perhatikan kita waktu kita di dalam bulan Ramadan. Kita ikhlas ataupun tidak, kita bersungguh ataupun tidak, kita bersungguh betul ataupun tidak waktu bulan Ramadan ni, waktu nak mengejar Lailatul Qadar. Bersungguh atau tidak, Allah Maha mengetahui. Dah ditunjukkan zaman Nabi orang yang munafik. Orang yang munafik tak nak ikut perang. Nabi redha je. Tapi ingat, Allah Maha mengetahui siapa yang munafik, siapa yang berpura-pura, siapa yang benar. InsyaAllah takat turut petang ni kita sama esok menjelang maghrib tafsir yang ke-50 insyaAllah. Yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanan
وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر ابنا وجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya-Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah, masya-Allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah, masya-Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya-Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, masya-Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi azam. Bismillahil kafi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardh wala fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma aghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyi dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Tahasanna bizi wa jabar wa tasanna bil malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kalimatil haqq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa warina warhamhum kama rabbana shighar. Wa li jami'il mu'minina wa minal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya rabbana la tada' lana maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa fadasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la faqiran wa la miskinan illa ghanaita ولا جاهنا علمت ولا عدوا نزلت ولا عيبا سترت ولا ميتا لا رحمت ولا حاجة من هوى الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت ويسرت واسر صدورنا وتم بالصالحات أعمالنا يا مولانا رب العالمين. اللهم تم لنا بحسن خاتمة لا تختم لنا بسوء خاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. توسلنا بذي والجبر وتصلنا الملك الذي لا يموت يصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار.
اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت إلى الجوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم فإنه غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa insyaallah.